Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Nadir Masjid Al-Irsyad USJ 1, seterusnya Saf Ahli Jawatan Kuasa yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, para alim ulama, seterusnya datuk-datuk, datin-datin, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal, kita dapat bertemu setelah sekian lama kita tidak bertemu. Dan Alhamdulillah kita juga amat syukur pada Allah ya, kerana kes COVID-19 pun semakin nampak penurunan yang amat baik. Hari ini 8,000 lebih sikit saja ya, dan insya-Allah kita mengharapkan seterusnya ya bakal menurun dan menurun, dan kita dapat kembali kepada ya kehidupan yang normal seperti dahulu. Walaupun mungkin kita hidup dalam kata pada istilahnya endemik ya, hidup dalam virus tu masih ada, tapi insya-Allah ya orang kata kita dah boleh hiduplah dalam keadaan yang baik insya-Allah ya. Mudah-mudahan apapun SOP dijaga, kita jaga diri kita ya, jaga orang tersayang insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini insya-Allah saya nak menyambung pada perbahasan kitab Al-Hikam yang telah terhenti setelah beberapa bulan yang lalu. Kita sambung pada kitab ini yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahmatullah alaih. Dan insya-Allah pada malam ni kalau mengikut catatan saya, kita berhenti pada yang ke-29, maka kita sambung pada yang ke-30 pada malam ni insya-Allah. Ibnu Ajibah berkata, tatkala yang berdalil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala diluaskan kepada mereka daerah ilmu pengetahuan dan dibukakan khazanah kefahaman, berlainan pula keadaan mereka yang berdalil tentangnya. Kadang-kadang berlaku kekurangan dalam mendapatkan ilmu disebabkan wujudnya hijab dan waham, seperti mana yang dinyatakan oleh pengarang kitab kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih al-wasiluna ilaihi, wa man qudira alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi. Inilah kata hikmah yang kita nak bincangkan malam ini. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, iaitu bernafkahlah orang yang berkemampuan mengikut keadaan ataupun kelapangannya. Al-wasiluna ilaihi, ia menggambarkan mereka yang telah sampai. Wa man qudira alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi, dan orang yang terbatas rezekinya iaitu orang yang sedang berjalan menuju Allah. Baik, makna as-sa'ah ya dalam kata hikmah ini iaitu kekayaan ataupun kelapangan. Adapun makna qudira alaihi iaitu keadaan yang menyukarkan ataupun yang menyempitkannya di dalam kehidupan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kata hikmah ni diambil daripada potongan ayat suci Al-Quranul Karim. Yang inilah kita kata kitab Hikam ni adalah kitab tasawuf antara yang terbaik, kerana pengarang ini dia membawa masuk nas-nas Al-Quran dan hadis di dalam kata hikmahnya ya. Sehingga kan ada ulama yang mengatakan, kalaulah seandainya lah selepas Al-Quran tu ada kitab lain, nescaya kitab Hikam ni barangkali begitu ya. Nak cerita bukanlah Al-Quran tu ada lagi, tak ada, selepas Al-Quran tak ada. Tapi nak kata begitu hebat kata-kata pengarang kitab ini, kata-katanya cukup hebat tuan-tuan ya.
Dan kita kata antara value yang dibawa masuk dalam kitab ini, kerana dibawa masuk juga dalam kata hikmahnya sendiri, dibawa masuk ya ayat-ayat Al-Quran. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, inilah kita namakan sebagai iqtibas. Kalau kita mengaji dalam ilmu balaghah ya, bahasa Arab ni ada ilmu kita panggil apa? Balaghah ni panggil apa? Ilmu bahasa apa nak terjemah bahasa Melayu ni tak ingat lah ya. Balaghah ni ilmu bahasa yang tinggi lah. Dia panggil iqtibas. Iqtibas ni iaitu kita mengambil nusus Quran ni, iaitu kita ambil ayat Al-Quran kemudian diolahkan. Dia bukan perkara yang dilarang, dan ini telah diamalkan oleh banyak ulama dan juga salafus salih. Biasa kita tengok contoh saya mulakan tadi ya, permulaan tadi, alhamdulillahillazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Macam biasa dengar tu ya, itu kan surah Al-Ikhlas, tapi saya mulakan dengan alhamdulillah allazi lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad itulah yang Quran, tapi saya mulakan alhamdulillahillazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bukan saya bacakan ayat Al-Quran, saya ambil satu potongan bahasa lain, perkataan lain, disambung dengan Al-Quran, dan itu tidak namakan Quran. Itu namanya kaedah iqtibas dalam ilmu balaghah. Ia dibenarkan oleh syarak dan banyak ulama menggunakan pakai perkara itu. Dalam syair-syair Arab, kalau kita baca syair-syair Arab, kita akan jumpa kaedah begitu ya. Tidak dikatakan Quran, bunyi macam Quran tapi bukan ya. Jadi begitulah yang digunakan pakai oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, itu ayat Quran. Itu ayat Al-Quran dalam surah At-Talaq ayat yang ke-7. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Talaq ayat yang ke-7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da 'usrin yusra. Sadaqallahul 'azim. Itu betul ayat Quran. Tidak dia ubah, tidak ditambah apa-apa. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu, dan seterusnya. Tapi tengok kata hikmah ni, Ibnu Athaillah kata apa? Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Itu ayat Quran tu. Tapi disambung al-wasiluna ilaihi wa man qadira 'alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi. Itu kaedah penulisan ataupun kaedah bahasa lah ya. Baik, apakah mafhum hikmah ini tuan-tuan sekalian? Golongan yang mempunyai keluasan ilmu atau ma'rifah dan rahsia-rahsia hendaklah melakukan segala jenis ketaatan, kerana mereka sebenarnya golongan yang telah sampai. Sebaliknya mereka yang tidak mencukupi ilmu, ma'rifah, hendaklah melakukan mengikut kudrat atau kemampuannya sahaja. Ini beza antara dua golongan. Yang pertama golongan yang telah sampai, satu lagi golongan as-sa'ir, orang yang sedang menuju ya. Ini istilah-istilah tasawuf tuan-tuan ya. Kita istilahkan al-wasilun, as-sa'irun. Ini istilah-istilah ilmu tasawuf. Dia ada satu ada satu kamus tuan-tuan, kamus istilah tasawuf ya. Kita tak boleh nak faham katakan yang sampai ni sampai dengan secara fizikal kita macam dekat dunia ni, sampai ke rumah mak kita ya, sampai ke KLCC, sampai juga sebut. Tapi yang dimaksudkan sampai dalam pengajian ilmu tasawuf ini tidaklah sampainya macam kita sampai rumah mak kita balik kampung dan sebagainya. Ni tahu ramai nak balik kampung ni, dia tunggu pengumuman sajalah kan. Kata PM sikit lagi. Sikit lagi ya, sikit lagi tu tak lama nampak rayanya ya. Jadi masing-masing nak balik kampung, sampai kampung jumpa mak. Tak sama istilah tasawuf sampai ni. Sampai kepada Allah tidak boleh kita nampak fahamkan sampai macam kita dekat dunia ni. Sampai kepada Allah itu dari sudut makrifahnya, kenalnya Allah Ta'ala ya.
hubungan dia dengan Allah Ta'ala, itu maksudnya. Dan golongan yang kedua, as-sairun, orang yang sedang menuju, orang yang sedang berjalan. Ya, tak sama tuan-tuan. Orang yang telah sampai ke maqam ma'rifatullah tidak sama dengan golongan yang sedang menuju kepada ma'rifatullah. Tak sama. Orang yang telah sampai, ya, dari sudut kefahamannya, dari sudut dari sudut amalan dia, dari sudut kemanisan, dari sudut dalam ibadatnya, itu takkan sama. Sebab tu makna kata Ibnu Athaillah As-Sakandari daripada mafhum hikmah ni, golongan yang mempunyai keluasan ilmu ataupun makrifah, mereka melakukan segala jenis ketaatan kerana mereka sebenarnya golongan yang telah sampai. Hak ni tuan-tuan luar biasa sekali. Solatnya pun tak sama dengan solat orang biasa-biasa. Solatnya adalah solat kesyukuran, bukan solat yang dia paksa, bukan sukarela, tapi kemanisan kesyukuran tuan-tuan. Lain, ya. Keasyikan dia tu lain. Zahir tak sampai lagi tu. Tuan-tuan mungkin sampai dah, ya. Solat tu punya khusyuk lain macam. Apa yang dia buat tu berkat. Ni, ya. Orang macam ni tuan-tuan luar biasa, rezekinya pun luar biasa, hebat. Nah, masya-Allah. Ada orang suka berdampingan dengan dia. Sebab apa? Sebab hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sangat akrab. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan macam ni insya-Allah, ya. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, surah Maryam ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Shadaqallahul azim. Ya, kata Allah Ta'ala apa? Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, nescaya Allah Ta'ala yang sifatnya Ar-Rahman ini akan mencampakkan, akan menganugerahkan kepada orang ramai perasaan kasih sayang. Mudahnya begini, kata ulama mufassirin, ayat ini, kalau kita cukup syarat orang beriman dan beramal soleh, kalau orang yang beriman dan beramal soleh, natijahnya ialah takwa. Nak capai takwa ni dua caranya, iman, amal, dapatlah kita makam takwa insya-Allah. Tapi iman amal dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar batuk melepaskan batuk di tangga. Dia buat sungguh-sungguh, maka dicapai takwa. Orang yang begini tuan-tuan, hebatnya, kata ulama, Allah Ta'ala sendiri yang akan mencampakkan mawaddah dalam diri orang ramai untuk mencintai hamba yang bertakwa ini. Contoh tuan-tuan, ya, mungkinlah kata Haji Karim, contohlah. Contoh, ada ke sini Haji Karim? Contohlah Haji Karim tuan-tuan, Masya Allah, dia orang yang bertakwa. Allah sayang dekat dia, ya. Ini disebut dalam hadis kursi, dan hadis itu hadis sahih. Haji Karim ni orang bertakwa. Maka Allah Ta'ala panggil Jibril, ya Jibril, datang ke aku. Jibril datang pada Allah Ta'ala, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Jibril, aku cukup sayanglah hamba aku hak namanya Haji Karim ni. Ni saya tambah tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut fulan bin fulan, tapi nak bagi faham, saya istilahkan begitu. Jibril, aku sayang hak hamba aku namanya Haji Karim ni. Maka kau sayangilah dia. Allah suruh Jibril sayang dekat Haji Karim ni. Bila kata begitu, Jibril kalau Allah suruh takkan dia tak taat, maka Jibril pun sayang pada Haji Karim ni. Apa berlaku seterusnya tuan-tuan? Malaikat Jibril ni bagi tahu penduduk langit, semua malaikat penduduk langit semua ni, Allah sayang Haji Karim ni. Allah sebut nama tuan-tuan. Maka Allah perintahkan kita menyayangi Haji Karim ni. Maka penduduk langit semua sayang ke Haji Karim ni tuan-tuan. Hebat tak hebat? Bukan kat situ saja tuan-tuan, Jibril turun ke bumi pula, menyampaikan, menyalurkan mawaddah yang Allah bagi ni pada Haji Karim ni. Allah bagi pada orang ramai.
pada isteri Haji Karim, pada anak-anak Haji Karim, pada cucu cicit Haji Karim, pada jiran tetangga Haji Karim, pada kawan-kawan Haji Karim, pada ramai orang akan menyayangi Haji Karim, tuan-tuan. Tanpa diminta, tanpa dipaksa, sendiri rasa sayang kat Haji Karim ni. Ada tak orang begini, tuan-tuan? Orang cukup sayang dengan dia, padahal orang tu tak kenal kita pun, dia tak kenal kita, tapi kita sayang kat dia. Ada orang gitu lah, ada. Sebab mana mari? Kenapa orang sayang kat dia? Contoh Tok Guru kita kan, ataupun almarhum Tok Guru Ni Aziz Noor meninggal dunia, ramai orang pergi, tuan-tuan. Ramai orang pergi, padahal sebab waktu hidup tak pernah jumpa dia pun. Waktu dia hidup tak sempat pergi jumpa, tak sempat ziarah dia. Bila almarhum meninggal dunia, ramai pula mari nak jumpa. Adakah almarhum itu minta untuk waktu mati esok datang jumpa? Tak minta, tuan-tuan. Tapi kenapa orang ramai datang nak menziarahi? Kerana Allah yang mencampakkan mawaddah dalam diri ramai orang supaya mencintai almarhum ini. Barangkali dia wali Allah, kita tak tahu, sebab dia orang yang bertakwa. Nampak? Sebab tu kita kata lain, tuan-tuan. Percakapan orang yang telah sampai kepada Allah ni lain, tuan-tuan. Cakap di sikit tapi masuk dalam hati. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Dan begitu juga ya, orang yang orang yang sudah sampai ke makam makrifah ni, tuan-tuan, dari segi infak dia tu pun lain macam. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, bernafkahlah orang yang berkemampuan. Sebenarnya ayat Al-Quran surah At-Talaq ayat 7 tu ceritanya ini nafkah bagi suami terhadap isteri, kan? Allah Ta'ala sebut bernafkahlah, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi, maknanya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Ini ayat ni ditujukan kepada suami, memberikan nafkah pada isteri ikut kemampuan suami. Kalau suami itu kaya, ya bagilah ikut kemampuan suami. Kalau suami itu sederhana, ikut kemampuan suami. Ya, kalau suami itu agak susah, kesempitan ataupun miskin, maka ikut kemampuan dia. Ikut kemampuan. Macam mana kalau suami gaji 1,000, nak bagi lebih isteri, macam mana nak bagi? Maka ikutlah kemampuan suami. Itu kata dalam Al-Quran ni. Cuma dari segi istasawuf ni tadi, bernafkahlah orang yang berkemampuan mengikut kelapangannya. Ini lebih khusus kepada ibadat bagi orang-orang yang orang-orang yang sampai ke ma'rifatullah ataupun yang sedang menuju kepada Allah. Tapi dia cerita orang yang sampai ke tahap al-wasilun, orang yang sampai ni, tuan, dari segi dari segi infak dia pun lain. Ya. Ada seorang Tok Guru pernah cerita, tuan-tuan, ya. Ini berlaku di Melaka. Ada seorang waliullah yang dikenali, mungkin orang Melaka saya pun tak tahu nama, tapi dia guru-guru pondok ke guru sekolah gitu, tapi orang cukup kenal dia ni, orang alim lah, ya. Pernah berlaku kebakaran di Melaka. Berapa buah rumah terbakar di Melaka, ya. Tak tahu orang Melaka mungkin tahu cerita lah. Rumah terbakar. Bila rumah terbakar, mangsa-mangsa rumah terbakar ni, dia pergi jumpa siapa? Dia bukan pergi jumpa orang lain, dia pergi jumpa orang alim ni. Pergi jumpa orang alim ni, apa hajat datang ni? Tak ada apa, rumah kami terbakar. Jadi apa yang boleh saya bantu? Kami perlukan wang. Minta duit kat Tok Guru, tuan-tuan, kami perlukan wang. Berapa banyak perlukan untuk, orang kata untuk baik rumah ke apa kan, lebih kurang 10,000 gitu lah. Maka orang alim ni kata apa? Malam ni marilah, malam ni sekian-sekian datang rumah saya nah. Datang, tuan. Malam tu datang, dia bagi setiap seorang 10,000. Mana mari duit pun tak tahu. Nampak tak? Ini orang yang sampai, kita tak tahu, ada saja jalan Allah tunjuk kat dia, ya. Itu juga, tuan-tuan, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Dia begitu, benda-benda dia bukan kata benda tu magic, tak. Tapi ada jalan yang Allah bagi kat dia. Sebab tu, ya, jangan main-main dengan orang alim. Sebab ada satu hadis, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, siapa yang memusuhi man ada waliyan, siapa yang memusuhi wali-wali aku. Wali-wali ni maknanya kekasih Allah. Siapa yang memusuhi, yang membenci wali-wali aku, ya,
maka aku akan memerangi mereka. Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, siapa yang memerangi ataupun membenci wali-wali aku akan perangi mereka. Sebab tu tuan-tuan, perang ni disebut dalam hadis, antaranya hadis tu, siapa yang membenci wali-wali aku. Satu lagi ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 279, Allah Ta'ala sebut benci juga, Allah sebut perang. Siapa yang tindak fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, 279 Al-Baqarah. Siapa yang tidak meninggalkan dosa riba, maka Allah dan Rasulnya akan memerangi orang yang tidak meninggalkan riba. Ya? Yang pertama Allah sebut perang dalam hadis, siapa yang benci wali aku. Yang kedua Allah sebut perang, siapa yang tidak tinggalkan dosa riba, Allah perang dia. Perang tuan-tuan ya. Sebab tu Imam Malik kata, Allah gunakan istilah perang ni jangan buat main-main. Perang Allah ni mungkin bukan secara kasar, cara nampak kan, tak. Tapi Allah perangi hati kita. Hati tak tenang, hidup susah, tidak ada keberkatan dan sebagainya. Kan? Sebab tu pernah berlaku ya, untuk yang orang alim tadi tu tuan-tuan ya, Masya Allah. Dia ada murid datang dengan dia, belajar dengan dia. Ada seorang anak murid datang. Tok Guru ni, dia punya, orang kata apa, style dia, setiap kali anak murid datang dia akan bagi hadiah. Bukan anak murid bagi hadiah, Tok Guru bagi hadiah ke anak murid. Bagi apa? Beras, yang gitulah, telur, bagi gitulah. Maka macam rutin biasa, bila mari anak murid, Tok Guru pesan habis kuliah tu dia, nanti ambil seorang satu ya paket beras ni, seorang ambil. Ada seorang anak murid tuan-tuan, dia tak nak ambil. Tok Guru tak ambil seorang satu yang kampit beras ni. Seorang ni dia tak nak ambil, dia agak senang sikit lah hidup dia. Jadi dia kata, tak apa Tok Guru, saya tak perlukan beras ni, saya pun banyak beras di rumah. Dia menolak pemberian Tok Guru ni ya. Ni nolak dengan cara baik lah, tapi Tok Guru ni dia terasa sedih lah, orang bagi tak terima kan. Anak murid ni cuik dengan dia. Yang kawan-kawan dia kata, ish, ambil je lah, Tok Guru dah suruh ambil tu. Tapi akhirnya dia ambil lah. Tak apalah, saya ambil lah, dah bagi kan. Tuan-tuan yang dirahmati, tak, yang orang alim tak kata apa-apa pun ya. Cuma anak murid yang pesan, ambil je lah, Tok Guru dah bagi tu. Dia ambil, bawa balik rumah tuan-tuan. Hamba Allah anak murid ni telefon kawan-kawan lain, aku dapat beras busuk ni. Kamu semua dapat beras apa? Kawan dia berkata, kami elok je beras, elok je. Saya dapat beras yang busuk dah ni. Dia seorang dapat beras tak elok tuan. Wallahu ta'ala alam. Ada cerita wali-wali Allah, dan cerita ni dikatakan memang sahih daripada ulama-ulama kita di Nusantara ni sendiri, insya-Allah ya. Allahumma salli ala Muhammad. Begitu juga kalau kita tengok kisah almarhum alim ulama yang dekat dengan kita ya. Contohnya almarhum Tok Guru Datuk Dr. Harundin rahimahullah taala kan. Meninggal dunia dekat US sana kan kuburnya. Tapi kalau saya tanya pada anak murid dia, orang terdekat dengan almarhum ni, betul tak kisah ni? Dia kata betul. Ada seorang hamba Allah tuan-tuan ya. Kita ambil cerita ni sebab apa? Inspirasi buat kita. Sebab Allah Ta'ala sebut liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Kalau orang yang dah sampai pada maqam ma'rifatullah, infak dia pun tak sama dengan orang yang biasa-biasa. Jadi cerita almarhum Tok Guru Datuk Dr. Harundin tuan-tuan ya. Saya dah validik dengan seorang ustaz ni, kata memang kisah ni betul, memang anak murid ramai semua tahu kisah ni. Ada seorang hamba Allah tuan-tuan, dia ni orang kaya. Dia jumpa dengan almarhum, dia kata isteri saya pregnant. Jadi dia hajatnya dia nak gugurkan kandungan tu. Tak tahulah apa reason, tapi dia minta pandangan, saya nak gugurkan. Atas nasihat Tok Guru, almarhum ni kata jangan gugur, jangan gugur. Maka dinasihatkan jangan. Akhirnya dia tak gugur lah. Lahir anak tu tuan-tuan. Bila lahir anak tu, maka hamba Allah ni panggil almarhum datang supaya belah mulutnya, belah mulut anak dia. Almarhum pun datang. Bila belah mulut dah selesai semua, maka hamba Allah ni dia pun salam Tok Guru, dia bagi satu sampul ya. Almarhum ni tolak, ini sampul apa ni? Tak payah, dia kata saya datang ni tak payah buat apa-apa. Saya datang
nak memeraikan saja. Tapi hajat hamba Allah tu kata tak apa, ambil lah. Maka hamba Allah, almarhum pun ambil. Dia ingatkan mungkin 100 ke 200 begitulah. Balik rumah dia tak buka pun. Dah lama lepas tu Tok Guru teringat sampul ni buka. Rupanya tu ada cek yang ditulis atas nama almarhum dengan jumlahnya, kalau tak silap saya, 1 juta RM tuan-tuan. Banyak tu tuan-tuan. Atas nama kita, bukan nama kita. Contoh kalau kita dapat atas nama saya tuan-tuan, oi, mau pengsan dan tu juga. Kan? Tapi tengok orang alim, orang soleh, dia tak pelik pun, dia tak rasa hebat pun dengan begitu. Kalau saya mau terkejut tuan-tuan, kan? Tapi orang soleh tuan-tuan, dia bukan baginya 1 juta ke apa, bagi dia biasa je. Hadirin sekalian, telefon, kenapa bagi 1 juta ni banyak sangat ni? Hamba Allah kata memang saya niat bagi Tok Guru, buatlah apa saja. Buat apa-apa terpulanglah. Ini hak orang kata dah saya bagi pada niat saya bagi Tok Guru. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, duit tu Tok Guru bukan ambil pun. Dia pergi tengok mana masjid nak buat. Tengok dekat Langkawi ada nak buat masjid, dia baginya duit 1 juta tu kat Langkawi tu, buat masjid. Siap masjid. Bila siap masjid, apa nama, orang masjid panggil Tok Guru mari tengok masjid Tok Guru bagi duit banyak dengan 1 juta ni, kami dah siap masjid ni. Almarhum datang. Bila almarhum datang, dia panggil sekali hamba Allah bagi cek tu, bagi sekali Langkawi. Dalam ucapan Tok Guru, dia bagi tahu sebenarnya hak bagi saya 1 juta tu bukan duit saya, duit hamba Allah bagi dengan saya ni. Terkejut hamba Allah tu, ya Allah, begitu mulianya hati Tok Guru ni, dia tak ambil pun duit yang aku bagi, bahkan dia bagi semua pada masjid tu. Masya-Allah tuan-tuan, hebat tak? Hebat tuan-tuan. Saya pernah pergi Langkawi, ada sahabat saya cerita, inilah Masjid Harundin katanya. Oh, maknanya kisah tu betul lah. Sebab dia kata, dia orang Langkawi kata, inilah Masjid Harundin katanya. Oh, inilah masjid. Bukan duit Harundin, bukan duit almarhum, tapi orang bagi kat dia, dia bagi pula. Masya. Kalau kita tuan-tuan, orang bagi 1 juta, sedekahnya 100,000 je kot. 100,000 tu banyak lah, 900,000 aku balun lah. Beli rumah ni. Tapi dia lah, Masya Allah. Sahabat saya tuan-tuan ya, sahabat baik saya, pernah mesyuarat dengan almarhum Tok Guru Datuk Dr. Harundin, nak buatkan satu kompleks untuk agama tuan-tuan ya. Maka kekurangan dana lebih kurang 200,000. Ini cerita betul tuan ya, 200,000. Maka almarhum kata, berapa lagi nak perlu ni duit ni? Lebih kurang 200,000. Tak apalah, ana bagi 200,000 ya, pakailah duit ana bagi ini 200,000. Kemudian nanti bila dah ada duit tu, pulanglah nak bayar ke tak nak. Bagi 200,000. Buatlah pusat tu tuan-tuan. Bila siap dapat balik dana 200,000 tu, nak pulang balik pada almarhum. Almarhum kata apa? Tak apalah, halal sajalah. InsyaAllah tuan-tuan, tak bayar dia kata. Dah dia kata 200,000 tu sikit halal. Nampak tuan-tuan? Mana ada Tok Guru buat bisnes apa pun, kan? Tapi mana mari hak duit banyak gitu. Hanya kita kata, orang yang dah sampai pada Allah, ada saja jalan yang Allah tunjukkan pada dia. Orang sponsor pergi haji tuan-tuan, tanpa diminta orang sponsor pergi haji. Inilah kehebatan kenapa kita nak jadi hamba yang Allah sayangi, kerana nanti Allah buka jalan-jalan yang kita tak sangka-sangka. Dan ini memang janji Allah pun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, ila akhir ayat surah At-Talaq ayat 2 dan 3 kan. Kita pun maklum tu surah, kita dah sebut ayat 1000 dinakan. Dah banyak kali dah baca ayat tu. Allah Ta'ala dah sebut dah janji Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalan keluar, dan Allah akan kurniakan rezeki yang tak disangka-sangka. Ada saja yang tak disangka-sangka. Syaratnya bila mana kita cukup jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Bukan kita menafikan usaha tuan-tuan. Usaha itu perlu, tapi keyakinan tu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu berazam, tawakal pada Allah ya. Tapi banyak orang dia letak Allah tu kemudian. Dia buat dulu last sekali baru serah pada Allah. Itu tak betul tu. Tawakal ni bermula pada permulaan satu perkara, bukan letak di hujung. Dah selesai semua, tawakal pada Allah. Ini salah. Allah kata fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azam nak satu benda, tawakal pada Allah dulu, buat. Serah dulu.
Tapi tidaklah boleh menafikan usaha. Usaha itu perlu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dua golongan manusia. Mereka yang telah sampai kepada Allah dengan makrifah, iman dan juga selamat daripada makhluk menuju kepada ketelusan tauhid dan kesempurnaan penglihatan. Golongan yang kedua, mereka yang sedang berjalan, yang terbatas rezeki kefahaman ilmu dan makrifah. Ia dihalang untuk sampai oleh khayalan dan sebagai makhluk hendaklah menafkahkan sekadar kurniaan Allah. Ya. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, ada orang dia nak bagi, dia takut. Hanya orang yang sedang berjalan menuju Allah, dia takut. Sebab apa? Dia lebih banyak yakin cakap syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Kata dalam ni ayat Quran juga ya. Asy-syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan itu akan menakut-nakutkan kamu dengan kefakiran. Banyak orang awam dia akan jadi begini. Ya, dia dihantui dengan ketakutan, terutama dalam bab kebaikan ni. Takut. Saya pun sama tuan-tuan lah. Nak bagi ni banyak menor fikirnya. Sebab apa? Syaitan kata hak jangan bagilah. Kan? Kamu kena ingat rumah belum bayar lagi, kereta tak bayar lagi, anak nak sekolah, nak makan apa nanti? Jangan bagilah. Pergi masjid nak buat apa? Tak payah pergi masjid lah katanya. Bagi madrasah tak payahlah. Bukan betul pun madrasah tu ada saja, nampak? Kamu kena ingat sikit, apa dibuat duit tu kita tak tahu. Oh ada sebenarnya. Betul juga ya. Kalau aku bagi kan, bayar kereta macam mana ni? Nampak tak? Tapi bila makan elok pula belanjanya. Beli handbag elok pula, tak fikir pakai kad kreditnya. Oh kad kredit ada. Tak pula mikirkan duit rumah, duit kereta. Tukar sport rim kereta elok je. Tapi buat nak pergi infak ni, oh tidak menguntungkan. Tu. Tapi tuan-tuan, kalau orang yang benar-benar yakin dengan Allah, ya, makin dibagi makin dia yakin. Itu yang payah tu. Saya pun sama tuan ya. Allah ujian berat tu kita ni ya. Lebih percaya cakap syaitan. Syaitan kata jangan bagi, miskin nanti. Ya betul, miskin. Tak bagi lah. Allah kata kalau kamu bagi aku tambah lagi. Tak percaya pula gitu. La in syakartum la azidannakum. Kamu syukur aku tambah lagi. Oh tak percaya kita. Belum kuat iman kita nak percaya dengan ayat Quran gitu kan. Bukan tuan-tuan lah, itu saya lah. Takut saja. Ni kadang-kadang tuan-tuan dengan mak, dengan isteri sendiri pun kira. Dengan orang tua pun kira. Saya ada orang kata, macam mana saya nak bagi kat mak saya ustaz? Saya sendiri pun tak cukup makan. Awal-awal lagi kata sendiri tak cukup makan. Habis tu rezeki siapa bagi? Selama ni cukup makan tak? Saya tanya pula, pernah bagi? Tak pernah bagi. Cuba bagi dulu, tengok apa jadi. Ini belum apa-apa lagi. Macam mana nak bagi? Saya tak mampu. Tak pernah bagi, memanglah cuba bagi dulu. Buat dulu, tengok dulu. Ini kadang-kadang tuan-tuan, dia mak ayah kita bukan nak duit kita pun. Tapi kita ni yang belajar ni yakin dengan rezeki Allah, dengan bagi itu Allah bagi lagi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian ya. Dah lagi 2 minit lagi nak azan dah. Allahumma salli alaihi. Jadi tuan-tuan, sebagai kesimpulan apa yang kita bincangkan pada malam ini ya, menunjukkan kepada kita bahawasanya ada 2 golongan manusia. Yang pertama, golongan yang telah sampai pada Allah. Yang kedua, golongan yang sedang menuju pada Allah. Kedua-duanya ada perbezaannya dari sudut kefahaman, keyakinan mereka. Dalam bab nafkah ni atau dalam bab infak ni tak sama. Orang yang yakin, orang yang telah sampai pada Allah, infaknya kadang-kadang tuan lebih pada kita tanpa kita sedar. Ada saja rezekinya Allah bagi. Itulah yang dilalui, yang dialami oleh ulama-ulama terdahulu. Imam Syafi'i tuan-tuan ya, kisah Imam Syafi'i panjang, tak sempat nak cerita malam ni. Imam Syafi'i pun begitu. Dia bagi banyak tuan-tuan, tapi tengok rezeki datang bergolek-golek. Ada saja datang kok sana kok sini ya, tak pernah miskin, bahkan tambah-tambah lagi. Sebab apa? Dia telah sampai pada Allah. Adapun orang yang menuju pada Allah, ya, kita nak buat apa? Bagilah sekadar kemampuan kita ya, tapi dalam masa yang sama kita berusaha untuk mencapai ma'rifatullah. Wallahu alam, yang baik pada Allah, yang maha tahu atas kekurangan diri saya sendiri, minta maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahil hidayah wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu wa sallama alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.